Dua agama tertua. Okay. Dekat masjid ada bulan sabit, dekat Dewa Siwa pun ada bulan sabit. Betul-betul boleh tengok dekat Google. Lepas tu batu suci dekat Mekah Arah Kiblat. Itu Hindu punya batu dekat Siwa, tu batu lingam orang cakap dekat Google. Sama kalau kita cari dekat Google ada muncul. Kalau orang Melayu cakap air Zam-Zam. Hindu pun ada dia punya air. Hindu punya air Gangga. So kita semua sama. Ini tentang batu macam tu kan, Islam sama Hindu saya memang tahu sama. Dakwaan yang mengatakan Kaabah memiliki batu suci yang diklaim sebagai Shiva Lingam yang merupakan simbol suci dan sembahan bagi penganut Hindu bukanlah suatu dakwaan yang baru. Malah selain daripada itu, tersebarnya beberapa tuduhan yang tidak berasas dari kalangan ilmuwan Hindu sendiri, yang mana mereka mengatakan Kaabah pada asalnya adalah kuil Hindu yang bernama Kabalishwaran. Dakwaan ini dicetuskan oleh seorang penulis Hindu bernama Purushottam Nagesh Oak di dalam banyak tulisannya. Antaranya bertajuk Was Kaabah a Hindu Temple. Malah dia juga banyak membuat hipotesis mengaitkan agama Islam dan Kristian adalah berasal daripada ajaran Hindu. P.N. Oak juga mendakwa bahawa agama Kristian pada asalnya adalah agama Veda, dengan mengulas etimologi nama agama Kristian itu pada asalnya dikenali sebagai nama Krishniti atau Krishna Niti, yang bermaksud cara Krishna atau Hakim Krishna. Malah terdapat beberapa hipotesis kontroversi yang lain ditimbulkan olehnya. Idea yang mengaitkan umat Islam menyembah Kaabah yang merupakan kuil Shiva dan tuduhan mengatakan Islam berasal daripada agama Hindu ini bukanlah sedikit yang mempercayainya, kerana ia dikembangkan oleh penulis Hindu lain seperti Yogi Shigal di dalam bukunya The Human Trinity. Malah termasuk seorang tokoh Hindu berpengaruh iaitu Sri Ravi Shankar di dalam bukunya Hinduism and Islam The Commentary. Akan tetapi Sri Ravi Shankar telah menarik balik kenyataan beliau terhadap isu ini dan mengaku bahawa dakwaan itu adalah tidak berasas. Dakwaan yang pertama, dakwaan yang mengatakan asal nama Kaabah adalah dari perkataan Kabalishwaran, yang mana ia mengisyaratkan kepada Dewa Siva. Ini kerana terdapat beberapa nama lain bagi Shiva, antaranya adalah Ishwara. Selain dari nama, ia dikaitkan Shiva memiliki simbol bulan sabit di kepalanya dan didakwa simbol itu merupakan simbol umat Islam. Sebenarnya perkataan Kabalishwaran tidak pernah wujud kecuali di dalam jurnal perkaitan antara Kaabah dan Shiva sahaja dan tidak pernah digunakan bagi perkataan lain. Ia adalah istilah baru yang dicipta bagi mengaitkan Kaabah dengan Ishwara. Dikaitkan simbol Islam memiliki bulan sabit yang sama dengan simbol Shiva memakai bulan sabit itu adalah dakwaan yang tidak berasas. Islam tidak memiliki apa-apa simbol untuk dikaitkan dengan lambang agama. Simbol bulan dan bintang itu diperkenalkan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah bagi simbol bendera kerajaannya. Malah ia tidak ada kaitan dengan simbol kedewaan Hindu. Jika dakwaan semudah itu untuk mengaitkan bulan sabit di kepala Shiva adalah tanda Kaabah merupakan kuil Shiva, harus mengapa tidak mengaitkan bahawa imej Shiva memiliki lembing trisula itu berpengaruh dari dewa Greek atau Poseidon? Atau imej devil yang seringkali digambarkan syaitan berwarna merah memiliki trisula seperti Shiva? Sudah tentu klaim sebegini tidak akan diterima dan ia tidak benar. Malah sebagai Muslim harus jujur dan tidak mengulas hipotesis itu dengan semudah itu. Dakwaan kedua, dakwaan batu Hajarul Aswad yang jemaah haji cium itu hampir sama dengan yoni dari Shiva Lingam. Mereka juga mendakwa bahawa Shiva Lingam sendiri telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Kaabah. Pertama, lingam bermaksud simbol bagi Shiva, atau literalnya jika merujuk kamus Sanskrit, ia boleh bermaksud bentuk kemaluan. Antara yang mengatakan lingam itu adalah kemaluan Shiva adalah dalam buku ensiklopedia Hindu yang ditulis oleh barisan Hindu sendiri. Manakala yoni bermaksud faraj atau kemaluan bagi Dewi atau Shakti, lingam dan yoni adalah dua simbol yang diukir duduk bersama, yang mana lingam diukir panjang menegak dan yoni berbentuk lepeh di bawah lingam. Hakikatnya umat Islam tidak pernah memiliki kepercayaan sebegitu untuk dikaitkan dengan ibadah dan sebarang simbol. Kedua, batu Hajarul Aswad di Kaabah itu adalah batu hitam dan diukir kelilingnya dengan kepingan perak. Bentuk yang terdapat pada hari ini merupakan pahatan perak yang melingkari batu tersebut. Ia tidak memberi simbol apa-apa pun, apatah lagi dikaitkan dengan simbol kemaluan perempuan.
Dakwaannya tidak bertanggungjawab apabila mengatakan di dalam Kaabah terdapat Sivalingam. Sedangkan jika dilihat di dalam Kaabah sebenarnya ia adalah kosong. Tidak terdapat apa-apa simbol atau ukiran seperti berhala yang dikatakan oleh sebahagian ilmuwan Hindu. Dakwaan ketiga, mereka juga mendakwa terdapatnya konsep penyembahan berhala di tanah Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Berhala yang feminis seperti dewi-dewi di zaman Arab iaitu Al-Uzza, Al-Lata dan Al-Manat itu seperti Saraswati, Parvati dan Lakshmi di dalam agama Hindu. Sebenarnya jika dilihat kepada kepercayaan politisme, mereka tidak akan terlepas dari adanya jantina terhadap dewa-dewi yang disembah. Hal ini terdapat beberapa faktor, antaranya adalah imajinasi manusia adalah terhad apabila mereka memikirkan zat Tuhan sehingga mereka akan memasukkan khayalan dan imej seperti manusia kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kedua, penyembahan berhala akan mengambil semangat tempat dan tidak ada perkaitan di antaranya walaupun setiap dewi-dewi itu memiliki tugas yang hampir serupa walau dari tamadun yang berlainan. Jika dikatakan berhala feminin itu adalah bukti ia asalnya adalah pengaruh dari Hindu, adakah Ishtar, Aphrodite, Arenhut, Artemis, Athena, Hera dan ratusan dewi lagi di seluruh dunia dan tamadun itu juga merupakan pengaruh daripada dewi-dewi Hindu? Sudah tentu tidak, kerana konsep berhala dan dewa-dewi itu dicipta melalui sikap manusia berkhayal terhadap Tuhan. Jika dikatakan konsep berhala itu adalah ajaran sebenar Hindu, perlu dilihat semula sejarah perjalanan antara zaman Vedik ke zaman Puranik. Ini kerana terdapat perbezaan ketara di dalam konsep ketuhanan di antara kedua zaman ini. Zaman Vedik mereka dilihat seakan tidak dibenarkan untuk membuat berhala atau patung bagi Tuhan. Menurut Pramod Chandra di dalam bukunya The Sculpture of India mengatakan jika dilihat kepada peninggalan ukiran atau seni pembinaan patung sembahan, didapati ia tidak dapat dikesan pada zaman Vedik. Di India, pengukiran patung bermula pada zaman pemerintahan Maurya atau Raja Ashoka dan seni pengukiran berhala di India banyak dipengaruhi oleh Hellenism dari Yunani yang dibawa oleh Alexander the Great ketika masuk ke India pada tahun 327 hingga 325 sebelum Masihi. Jika dilihat keseluruhan dakwaan ini, jelas tuduhan mengatakan di dalam Kaabah terdapat berhala atau Shiva Lingam adalah satu dakwaan yang tidak berasas. Ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله